Sebuah negara yang pernah melalui pelbagai zaman, ditadbir oleh pelbagai ragam pemerintah. Kini, negara Mesir menjadi tarikan pengunjung dari pelbagai tempat di seluruh dunia. Mereka datang untuk melihat sendiri rentetan sejarah di padang pasir dan sungai yang terpanjang di dunia. Mesir terletak di bahagian timur utara Afrika dan menjadi laluan masuk Afrika dan Asia. Di bahagian timur Mesir terdapat Laut Merah. Lembah Mesir terdiri daripada dua bahagian, iaitu Mesir Utara dan Mesir Selatan. Kawasan Mesir Utara merangkumi kawasan Memphis, iaitu bandar tertua di Mesir, dan delta Sungai Nil, serta mempunyai tanah yang rata dan berpaya. Keadaan geografi lembah Nil yang unik, terlindung dan dikelilingi kawasan gurun telah menjadi penghalang bagi masyarakat di lembah Nil untuk berhubungan dengan masyarakat yang bertamadun di timur dan di barat. Walau bagaimanapun, keadaan demikian menyelamatkan orang-orang Mesir daripada serangan dan pencerobohan bangsa lain, khususnya orang-orang Semit atau Indo-Eropah. Tamadun Mesir merupakan salah satu tamadun yang terawal di dunia. Tamadun ini lahir di tebing Sungai Nil yang amat terkenal dengan kesuburan dan kesesuaiannya untuk aktiviti bercocok tanam. Justru, Sungai Nil menjadi nadi utama yang melahirkan tamadun yang unggul, iaitu tamadun Mesir. Apabila kita berbicara tentang Mesir, biasanya kita akan memperkatakan tentang Sungai Nil kerana Sungai Nil adalah sinonim dengan tamadun Mesir. Sesetengah pengkaji sejarah berpendapat bahawa tamadun Mesir tidak mungkin akan wujud tanpa kehadiran Sungai Nil. Dari segi politik, Mesir ternyata stabil sebab tiada pergolakan politik dan perebutan kuasa dalam sejarah politik Mesir. Pertempatan kekal yang pertama dipercayai muncul pada zaman Mesolitik yang bermula sekitar 5000 sebelum Masihi. Pada zaman ini, kebanyakan orang nomad berpindah ke kawasan lembah Sungai Nil yang subur dan sesuai untuk aktiviti pertanian.
Penduduk telah menetap di situ dan mula pandai menjalankan aktiviti pertanian dengan menanam gandum, barley dan tanaman bijirin lain. Mereka juga menternak binatang seperti kambing dan biri-biri. Binatang-binatang ini diternak untuk dijadikan makanan atau digunakan untuk membajak, mengangkut barang dan untuk kegiatan memburu. Masyarakat Mesolitik ini juga sudah mula membuat senjata daripada batu-batu yang diasah, membentuk tembikar dan pasu yang diperbuat daripada batu keras serta barang lain yang diperbuat daripada emas dan tembaga. Pada zaman ini, penduduk telah mula pandai menenun linen, membuat ukiran pada batu dan barang-barang tembikar yang mempunyai nilai estetika yang tinggi, serta membuat alat perhiasan dengan menggunakan kulit kerang. Perkembangan pesat dalam kehidupan masyarakat kampung berlaku pada zaman pertengahan pradinasti, iaitu 3600 sebelum Masihi hingga 3400 sebelum Masihi. Aktiviti penternakan turut berkembang. Selain kambing dan biri-biri, mereka juga menternak lembu dan khinzir serta menangkap ikan. Justru usaha meneroka kawasan baru untuk tujuan pertanian telah dibuat. Pada zaman pradinasti akhir, Bandar Sais merupakan ibu kota wilayah utara Mesir, manakala Tinis atau dikenali juga sebagai Abydos pula adalah ibu kota Mesir Selatan. Bandar-bandar ini menjadi bandar perniagaan yang menyediakan pelbagai perkhidmatan terutama kepada penduduk pedalaman. Perkembangan pesat kedua-dua buah bandar ini telah menjadi asas kelahiran dua monarki, iaitu Mesir Utara dan Mesir Selatan. Kedua-dua entiti politik ini cuba menunjukkan kewibawaan masing-masing sehingga berlakunya pertempuran antara mereka. Menjelang tahun 3300 sebelum Masihi, bahagian utara dan selatan lembah Nil disatukan oleh Raja Menes yang juga dikenali sebagai Narmer dan telah mengasaskan dinasti yang pertama berpusat di Memphis. Penyatuan kerajaan utara dan selatan ini membuktikan bahawa buat pertama kalinya dua entiti politik yang berbeza dapat digabungkan di bawah satu unit politik yang tunggal. Menurut sejarah Mesir, negara ini telah diperintah oleh 31 buah dinasti yang dikuasai raja-rajanya dan dikenali sebagai Firaun. Pada zaman pradinasti, masyarakat Mesir terdiri daripada dua golongan yang paling dominan, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Apabila berlaku perkembangan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, maka struktur sosial masyarakat menjadi lebih kompleks ketika zaman proto-dinasti atau zaman kuno.
Pada zaman dinasti baru, penduduk Mesir terdiri daripada keluarga diraja, golongan bangsawan, tentera, padri, pembantu raja, tukang-tukang mahir, petani dan hamba. Seperti di negara-negara lain, golongan raja dimartabatkan dan mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam struktur sosial masyarakat Mesir. Raja diibaratkan sebagai Tuhan dan memberi perlindungan kepada rakyat jelata yang tertakluk di bawah pemerintahannya. Raja adalah simbol kekuasaan dan turut bertindak sebagai ketua agama atau ketua padri, ketua pemerintah dan ketua hakim negara. Raja berhak mengarahkan pegawai-pegawai tinggi kerajaan bertindak untuk melaksanakan segala perintahnya. Menurut konsep perajaan Mesir yang diwarisi sejak zaman berzaman, raja adalah simbol ma'ad, iaitu kebenaran atau keadilan yang merujuk kepada peraturan alam sejagat. Oleh sebab itu, raja mempunyai kuasa mutlak dan kesaktian untuk memerangi kuasa-kuasa jahat yang mengganggu peraturan alam yang diwarisi sejak zaman lampau. Setiap raja yang menjadi simbol keadilan dan kebenaran akan memperkenalkan peraturan-peraturan dan undang-undang untuk menjamin keamanan dan kestabilan politik negaranya. Menjelang permulaan zaman kerajaan lama, satu konsep kepercayaan baru telah terjelma, iaitu raja atau Fir'aun dikatakan jelmaan Tuhan Horus. Fir'aun pada zaman tersebut mendakwa bahawa mereka berasal daripada keturunan Horus, iaitu Tuhan Falcon. Ini menyebabkan status raja, khususnya raja-raja dalam dinasti ketiga dan keempat, semakin dipandang mulia. Walau bagaimanapun, konsep ideologi ini berubah pada zaman dinasti kelima apabila raja-raja dianggap sebagai anak Tuhan Matahari atau Tuhan Re. Menjelang akhir zaman kerajaan lama, lahir satu lagi ideologi yang berpendapat bahawa raja yang memerintah dianggap Horus. Masyarakat Mesir ketika itu percaya bahawa Horus yang telah mati akan menjadi Osiris dan akan menjadi raja di bumi. Ideologi ini berpanjangan pada zaman pertengahan dan zaman kerajaan baru. Ini sekaligus telah meningkatkan status dan kewibawaan raja-raja yang memerintah Mesir. Susun lapis masyarakat Mesir pada zaman pemerintahan Fir'aun terbahagi kepada beberapa lapisan, iaitu golongan atasan terdiri daripada Fir'aun dan golongan pemerintah. Raja memerintah dengan bantuan sekumpulan pegawai tinggi. Pada zaman dinasti awal, kebanyakan pegawai tinggi dilantik daripada kalangan keluarga raja dan saudara maranya.
Kehebatan tamadun Mesir terbukti dengan pembinaan piramid yang merupakan salah satu binaan ajaib di dunia. Piramid merupakan binaan yang terdiri daripada susunan ketulan batu besar berbentuk kuboid. Berat blok batu ini lebih kurang 2,540 kg. Ketinggian binaan piramid mencapai 146.6 meter. Peralatan yang digunakan untuk membina piramid ini ialah pahat, tembaga, tukul batu dan baji. Ketulan batu besar di piramid ini mengikut saiz yang tepat dan sesuai antara satu sama lain, sehingga susunan bongkah batu itu melengkapkan binaan piramid yang sempurna. Ia menjelaskan bahawa ilmu matematik telah digunakan pada zaman ini. Tujuan pembinaan piramid ini adalah untuk menyimpan mayat Fir'aun dan kerabat-kerabatnya. Pada zaman perantaraan pertama, gubernur-gubernur wilayah menstrukturkan birokrasi mereka seperti di peringkat pentadbiran pusat raja. Di samping itu, jawatan pengurus, pegawai penguasa, paderi dan pekerja bawahan diwujudkan. Sistem birokrasi yang lebih teratur wujud pada zaman kerajaan baru. Seperti yang telah dikatakan, Raja merupakan ketua hakim dan mengepalai bidang kehakiman. Raja berhak memberi pengampunan kepada setiap pesalah dan menjatuhkan hukuman mati terhadap pesalah yang melakukan kesalahan yang berat. Tugas Raja dalam bidang kehakiman akan dibantu oleh wazir dan beberapa orang pegawai tinggi. Wazir berperanan dalam banyak perkara. Beliau perlu menguruskan kes-kes di peringkat wilayah, mengawasi kerja-kerja membina dan membaiki terusan bagi pengairan, melakukan bancian ternakan dan sumber negara, merekod banjir Sungai Nil, menyediakan buruh paksa dan mengutip serta mengumpul cukai negara, mengawasi lawatan diraja, projek pembangunan, bengkel dan mengawasi ladang-ladang kepunyaan rumah berhala. Dalam bidang ketenteraan pula, wazir berperanan memeriksa angkatan tentera manakala dalam hal ehwal luar negara pula, beliau bertindak sebagai penyambut duta-duta serta mengumpul ufti. Lapisan kedua pula ialah kelas pertengahan yang terbahagi kepada lapisan menengah atas dan menengah bawah. Mereka terdiri daripada para peniaga, artisan dan tabib. Selain wazir, paderi turut berperanan penting dalam struktur sosial masyarakat di Mesir. Paderi mempunyai hierarki tersendiri yang bertanggungjawab dalam bidang keagamaan. Kadangkala golongan paderi mempunyai pengaruh dalam bidang politik, khususnya dalam soal perlantikan raja. Dalam struktur masyarakat Mesir, angkatan tentera dianggap penting. Semasa pemerintahan dinasti ke-8, sebuah angkatan tentera yang besar yang mempunyai struktur organisasi yang tersusun telah ditubuhkan. Pasukan tentera ini terdiri daripada rakyat biasa, khususnya golongan pekebun kecil, artisan dan kumpulan profesional sederhana. Penglibatan mereka dalam bidang ketenteraan ini didorong oleh faktor meningkatkan status dan taraf hidup dalam masyarakat. Seseorang yang mempunyai pangkat dalam tentera walaupun tidak berpendidikan dibolehkan memiliki pembantu rumah, diberikan harta rampasan, ganjaran dan berpeluang menerima kenaikan pangkat.
mereka turut dikurniakan tanah dari estet-estet diraja. Kumpulan lain yang berada dalam lapisan masyarakat Mesir adalah pembantu raja. Kumpulan ini terdiri daripada seluruh kelas buruh di lumbung emas, tembaga, kuari, sektor benaan, pembuat barangan tembikar dan pengangkut air. Kumpulan ini bertanggungjawab membina candi-candi raja. Mereka menerima upah dalam bentuk gandum, bali, sayur-sayuran, ikan, kayu api, ubat-ubatan serta pakaian. Golongan rakyat biasa atau golongan bawahan yang sering hidup tertindas dalam masyarakat Mesir ialah golongan petani. Petani-petani dihimpunkan dalam satu kumpulan seramai 5 orang dan diawasi oleh seorang petugas khas atau pengawas. Golongan petani sentiasa terikat kepada tuan punya tanah. Jadi, apabila sesebidang tanah dijual, maka petani akan dimiliki oleh tuan tanah yang baru. Hierarki yang paling bawah dalam masyarakat Mesir ialah golongan hamba. Golongan hamba sudah tentu tidak diberi kebebasan dan majoriti daripada golongan hamba adalah orang-orang asing dan tawanan perang. Golongan hamba memainkan peranan penting dalam bidang ekonomi dan sosial. Golongan hamba ini akan berkhidmat di istana atau di rumah golongan bangsawan sekiranya mereka diperlukan, mengikut kemahiran atau kepakaran yang ada pada mereka. Ramai golongan hamba bekerja sebagai buruh di ladang-ladang milik raja, bekerja di rumah berhala atau dalam sektor pembinaan. Menjelang pemerintahan kerajaan baru, para petani telah menikmati kebebasan apabila tanah-tanah pertanian telah dibahagikan kepada beberapa bahagian kecil serta diagihkan kepada setiap keluarga petani. Namun, tanah itu tidak boleh dipindah milik kerana kepunyaan raja. Walau bagaimanapun, kehidupan golongan petani lebih terjamin dan mereka melakukan kerja pertanian di tanah kepunyaan mereka. Kesimpulannya, organisasi masyarakat Mesir mempunyai perbezaan mengikut zaman pemerintahan sesebuah dinasti. Walaupun demikian, apa yang jelas ialah lapisan masyarakat Mesir tidak mempunyai banyak perbezaan dengan masyarakat di negara-negara lain. Pada hari ini, kehidupan masyarakat Mesir terus berkembang maju. Kegiatan ekonomi berkembang sama ada untuk memenuhi keperluan hidup atau menambah keselesaan yang sedia ada. Sejak tamadun kehidupan bermula di sini, Mesir terus menjadi salah sebuah negara tumpuan di benua Afrika. Sistem pendidikan yang berkembang maju di Mesir menjadi wahana kepada generasi muda di Mesir yang bakal membangunkan negara itu.